أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya mulakan Tuan Pengerusi Surau Al-Hidayah Bandar Saujana Putra Jenjarum, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita untuk duduk di taman-taman syurga Allah ini. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai member-member kita, kawan-kawan kita yang mana telah dijemput oleh Allah lebih awal daripada kita. Ada yang tahun 2000, 2009 dan tahun-tahun sudah, yang mana hari ini mereka tak ada ruang untuk kembali ke dunia semula. Mereka meronta-ronta, tolong, tolong, ya Allah, mudah-mudahan dapat dihidupkan semula, dapat berinfak dan sedekah, dapat solat berjemaah. Sedangkan kita masih diberi ruang dan peluang untuk kita memenuhkan masa kita, untuk kita membanyakkan saham kita untuk sebagai jambatan kita di akhirat kelak. Jadi rugilah orang yang mana dia ada masa yang lapang tapi dia tak boleh datang ke surau dan masjid. Dan beruntunglah orang yang mana dia ada masa dan peluang untuk datang masjid, dia boleh datang. Kerana kata ulama, siapa yang sudi nak duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, insya-Allah dia akan diletakkan di taman-taman syurga Allah di akhirat. Tapi siapa yang dia tak sudi nak duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka kata ulama, jangan mimpilah untuk duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, amin insya-Allah. Jadi insya-Allah tajuk pada hari ini iaitu menahan diri daripada sifat ujub. Satu tajuk dan satu bab yang sangat penting yang perlu kita kaji dan perlu kita ulang kaji. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat At-Tafrijiyah. Jadi muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
نفحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amal bersama insya-Allah. Jadi antara kelebihan fadilat selawat ini hadirin sekalian, yang pertama dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan yang banyak dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin semua orang ada kesedihan tertentu yang berbeza tak sama. Ya, Pak Haji nampak sedih isteri tak bagi kahwin lagi, contoh. Ya, yang muslimat sedih nampak dia suami minta kahwin lagi, contoh. Ya, nak bagi tahu itu contoh kesedihan. Semua orang ada kesedihan. Yang kedua, dapat apa dia? Membuka pintu-pintu rezeki kita. Mudah-mudahan dengan kita selawat, Allah membuka pintu rezeki kita. Amin insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak bincang bab ujub. Ujub ni apa dia hadirin sekalian? Ujub ini maksudnya kagum terhadap diri dia. Diri sendirilah, ya. Kagum. Sifat kekaguman ini hadirin sekalian dia boleh datang dengan 7 sebab kata ulama. Yang pertama hadirin sekalian, kita kagum dengan apa dia? Kita kagum dengan harta kita. Ada di antara kita yang mungkin diberi harta lebih daripada orang lain. Dalam kitab 20 sifat hati, kata kunci yang dinamakan ujub ini iaitu menganggap dan merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Dia rasakan apa dia? Dia lebih daripada orang lain. Kalau parking motor Waisuku dekat depan surau ni, dia tengok motor orang lain. Aku je yang mampu beli motor Waisuku dia. Ya, dia rasa kagum. Itu namanya ujub. Apa kesan ujub hadirin sekalian? Lepas ujub, dia kagum. Lepas tu apa dia? Lepas tu dia nak jadi riak. Dia nak tunjuk pada orang. Ke dia nak bungkus motor Isuzu tu kat rumah saja. Abang lama tak pergi surau, tiba-tiba nak pergi, kenapa dia? Sajalah nak rasmikan motor ni. Padahal dalam hati punya nak tunjuk kepada kawan motor Isuzu dia. Yang dia punya sport rim dia mahal. Dengan brake discnya berjenama Brembo pula. Ya. Jadi hadirin sekalian nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu ni bahaya. Ni penyakit hati yang duduk dalam. Mula-mula kagum, ujub, lepas tu nak jadi riak. Lepas tu mulalah orang puji kita, betul tak? Orang puji, wah cantik motor Haji. Well. Nampak tak? Dia jadi apa dia? Dia jadi takabur pula, sombong. Ya, saya ni kerja pilot, dia pilot. Awak kerja apa? Ya, awak kerja kerani mana boleh dah. Saya kerja pilot, patutlah saya boleh beli dah. Dia jadi sombong. Ni bahaya ni sekalian. Jadi datangnya riak dan juga takabur ini mulanya daripada sifat kekaguman diri kita. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah nanti kita akan ajar, bukan kuat ajar, ya. Hadis sekalian semua dah makruf. Nak ajak, silap. Nak ajak untuk sama-sama kita baiki diri kita, macam mana cara untuk apa dia? Kita manage, urus sifat ujub ini, dan kita bagaimana kita nak apa dia? Ubati sikap tersebut. Kerana dia merupakan proses. Tak ada siapa yang boleh apa dia terlepas daripada sifat kagum ni. Ya, kerana apa-apa pun yang kita rasa teruja, dia akan jadi kagum, betul tak? Ya, kalau kita beli telefon baru, kita rasa kagum. Kita beli kenderaan baru, kita rasa kagum. Kita dapat nikmat apa pun, mesti kita akan ada rasa kagum. Ya, cumanya kita akan urus dengan baik insya-Allah, dan kita akan bantu insya-Allah lepas nanti. Dan yang kedua hadirin sekalian, yang dinamakan ujub ini dia boleh kena dekat siapa dia? Yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ada jawatan-jawatan. Ini bahaya ni sekalian, ya. Yang mana dulu sebelum bergelar YB, ya, sebelum bergelar datuk, ya, ataupun belum bergelar suami, ya, jawatan ni apa-apalah, suami, jawatan. Ingat hadirin sekalian, semua orang diberikan apa dia? Tempoh. Allah Taala beri kesempatan dalam hidup ni hanya sekali dah. Ya, yang dinamakan apa dia? Berjawatan ni bertempoh. Masa kita pegang jawatan, jangan apa dia? Jangan jadi sombong, jangan rasa ujub, jangan jadi riak. Kenapa dia? Kerana kita tak boleh 100 tahun berjawatan. Siapa yang dia jadi apa dia? Dia jadi pemimpin AJK, JKK. Dia dapat umur masa 40, agak-agak boleh tak 100 tahun dia pegang jawatan tersebut? Tak boleh dia sekalian, tak boleh. Satu hari nanti dia akan terbaring, dia akan melihat baju meeting dia.
Dia akan melihat baju yang berpaku-paku tu, dia akan Allahu Akbar. Kenapa masa aku berjawatan dulu, aku hanya fikir macam mana nak bagi masyarakat kenyang. Tapi aku tak fikir macam mana nak bawa masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan aku sekejap lagi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, sebab itu apapun kelebihan yang kita dapat, kita gunakan untuk bawa masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga, sifat ujub ini boleh datang dengan siapa dia? Orang-orang yang diberi kesihatan. Anak-anak kita sihat walafiat, ada six pack, 6 pack, ya, kuat sado, ya, dia kagum dengan diri dia menyebabkan dia tak datang masjid. Kita ajak dia, bang, mai pergi ikut ayah pergi masjid. Let lu ya, muda lagi, enjoy dulu, tak? Kenapa? Kerana dia kagum dengan kekuatan yang dia ada. Yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan dia rasa nantilah tunggu tua lah baru ibadah. Ni bahaya ni sekalian. Bila dia kagum dengan kesihatan dia, yang dia merasakan apa dia? Yang dia merasakan lambat lagi mati. Ya, lambat lagi. Hadirin sekalian, ni bahaya orang yang kagum. Ya, ataupun dia boleh kena dekat orang-orang yang veteran. Dia tengok kan jari jemari dia kan. Oh, belum berkedut. Walaupun umur aku 70 tapi macam 17. Ya, dia rasa kagum dengan kesihatan yang dia ada. Ya, ataupun apa dia? Dia tengok kat cermin tu, dia goyang. Masih muda. Walaupun 60 dia. Orang boleh kata aku jalan dengan anak aku, dia kata bagaikan adik dengan kakak tu dia. Allahu Akbar. Ya. Yang menyebabkan bila mula-mula kita kagum, hadirin sekalian, lepas tu apa dia? Mula kita nak buat riak. Ya, bang belilah kupu putih Fair and Lovely tu. Ya, kita beli solek sana solek sini. Ya, lepas tu apa dia? Kita pergi kenduri nak tunjuk ke orang. Nak buat riak. Mula-mula kita kagum. Oh, aku ni cantik lagi. Lepas tu datang riak. Lepas tu orang puji kita. Wah, leha, comel, cantik. Biasalah kan. Bila orang puji kita, kita rasa sombong ketika itu. Mula kita tengok orang-orang, bini-bini orang lain, apalah suami dia kedekut gincu pun tak nak beli ke dekat isteri dia. Nampak tak? Mula kita apa dia? Merendah-rendahkan orang lain. Ya, hadirin sekalian, dia boleh datang kepada siapa dia? Orang yang mana dia merendahkan orang lain. Itulah ujub, hadirin sekalian. Itulah takabur, itulah riya. Dia mula merendahkan orang lain. Ini bahaya. Seterusnya hadirin sekalian, yang keempat, sifat ujub ini boleh datang kepada siapa dia? Orang yang ada keturunan yang baik. Ya. Mungkin ada di antara kita yang keturunan bangsawan, keturunan cerdik pandai, keturunan raja, wallahu a'lam. Mungkin ada. Haji, anak-anak semua masuk universiti, hebat je. Haji masuk tuition ke? Dah. Memang keturunan saya cerdik pandai dah. Allahu Akbar. Ya, dia jadi sombong dengan keturunan dia. Ya, memang betul dalam kitab ada sebut, kalau kita, hadirin sekalian, anak kita dikahwinkan dengan apa dia? Dengan orang yang bukan ya satu jenis dengan kita. Contohnya Jawa kahwin dengan apa dia? Jawa kahwin dengan Cina contoh. Dia akan melahirkan anak yang cerdik pandai. Ya. Tapi taklah kata Jawa kahwin dengan Jawa dia jadi tak pandai, ya. Tapi ada dalam kitab, ya. Kalau kita kahwin, lagi-lagi kalau kita kahwin dengan anak-anak yang dekat. Contohnya apa dia? Kahwinkan sepupu dengan sepupu. Ya, dalam kitab kata bimbang boleh anak tersebut jadi bodoh atau apa dia? Jadi cacat. Ada dalam kitab. Hadis sekalian boleh buka dalam kitab Indahnya Bersyariat karangan Datuk Ismail Kamus, ya, pada bab perkahwinan. Ada menyatakan perkara tersebut. Wallahu a'lam dari segi saintifiknya bagaimana. Ya, tapi ada tapi memang saya ada terbacalah. Ya, siapa yang kahwin yang selain daripada bangsa ataupun selain daripada sekufu dia, maka akan melahirkan generasi yang cerdik pandai. Wallahu a'lam. Ya, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tak kisahlah apa pun generasi yang lahir tersebut, tapi janganlah melahirkan orang yang sombong, orang yang mana dia riak, takabur, orang yang merasa bangga diri. Hadirin sekalian, apapun kelebihan yang kita miliki, gunakan untuk kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadirin sekalian, yang kelima, kita boleh bangga dengan apa dia? Boleh bangga dengan yang dinamakan kesihatan kita. Ya, mungkin ada di antara kita hadirin sekalian yang umur 70, 80 ni sihat lagi. Orang minta tips, haji macam mana boleh 60, 70 ni boleh sihat lagi, macam umur 20, 30 dah. Haji dia kata, itulah aku pening tengok orang sekarang ni, anak-anak muda umur 20, 30 dah sakit jantung lah, sakit itu.
Tengok aku ni. Ya, itulah dia orang ni tak makan pemakanan yang bagus. Hadis sekalian, kita kena ingat, setiap yang berlaku ini betul ada asbabnya. Kullu syai'in sababin, kata Rasulullah. Setiap sesuatu ada sebab dia. Sebab apa boleh sakit gigi? Mungkin makan terlebih gula, betul tak? Ya, mungkin banyak makan coklat. Ya, apa pun hadis sekalian ada sebab dia. Tetapi jangan sampai kita jadikan asbab itu menyebabkan kita jadi kagum, hadis sekalian. Ya, nak bagi tahu pada apa pun semuanya datang daripada Allah Taala. Sebab ada je saya jumpa dua golongan. Ada seorang pakcik yang mana umurnya 70, 80, dia kata, saya tanya dia, apa tips yang bagi pakcik ni boleh jadi kuat sampai sekarang? Dia kata apa dia? Saya tak buat apa pun, makan macam kamu. Kamu makan apa, tu saya makan. Nak bagi tu gift, pemberian daripada Allah Ta'ala. Boleh jadi macam itu. Ya, ada lagi seorang makcik pula, dia umur 70. Ya, kerja dia apa dia? Dia petik kelapa sawit. Saya bawa jemaah umrah. Ya, dia bawa makcik tu, dia pergi seorang aja. Umurnya 70, dia petik kelapa sawit 20 ke 10 hektar. Dia dengan suami dia. Suami dia petik, dia tukang bawa. Kalau seminggu 3 kali pergi mesin rumput rumah ke rumah. Allahu Akbar. Saya tanya makcik itu apa tips. Makcik itu kata apa dia? Saya cuma 1 hari makan sekali dan saya minum susu. Itu saja. Ya, nak begitu, ada orang yang memang bila dia buat satu, dia dapat hasil dia. Tapi ada orang yang mana dia tak buat apa pun, Allah memang bagi dia sedemikian. Nak beritahu apa pun hadis sekalian, rezeki masing-masing. Ada orang yang dia jenis jaga gigi dia, gosok gigi hari-hari. Tapi umur 20 dah tak ada gigi dah. Semua pakai gigi palsu lah. Nak beritahu apa dia? Bukan rezeki dia. Ya? Ada orang yang dia jenis makan bantai je, gosok gigi pun tak pernah kuning, tapi gigi jenis tahan. Nak beritahu hadis sekalian, ini semua rezeki daripada Allah. Jangan kita jadi kagum. Ya, kita boleh 70, 80 ni, mula kita melekeh orang. Ya, itulah dia ni. Ya, makan tak jaga, itu tak jaga. Betul, dia tak jaga makan. Dia menyebabkan dia boleh sakit sedemikian. Tapi kita jangan sampai kita rasa kagum bahawa kesihatan itu disebabkan usaha kita. Tetapi kita letakkan, sandarkan kepada Allah, kita boleh sihat disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sakit juga disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas hadis sekalian. Ya. Baik, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke berapa? Yang kelima ke yang keenam? Ya. Yang keenam. Yang kelima ke yang keenam? Yang keenam. Yang keenam hadis sekalian, ya, antara faktor yang kita boleh jadi ujub apa dia? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengaruh-pengaruh kita. Ya. Hari ini hadis sekalian, mungkin ada orang yang dalam masyarakat bila dia cakap ramai orang akan sokong dia. Ya, berpengaruh. Bila dia cakap semua orang nak dengar. Ada orang yang jenis bila cakap hamba, semua orang buat tak tahu. Ya, biar saya nak datangkan satu cadangan, semua orang buat tak tahu dah. Ya, jenis orang yang bukan berpengaruh. Ya, ada orang yang jenis orang yang berpengaruh, ramai pengikut. Ya, hadirin sekalian. Biasa ramai pengikut ni siapa? Artis sudah, artis. Semakin tayang ya, benda-benda tersebut, na'udzubillah, lagi banyak pengikut-pengikut dia. Islam suruh gunakan pengaruh-pengaruh kita untuk bawa masyarakat dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Ya. Ini bahaya ni sekalian. Ya, pengikut-pengikut ini, pengaruh-pengaruh ini pun bahaya. Kerana apa dia? Dia boleh mendatangkan ujub. Begitu juga boleh kena kat ustaz-ustaz. Bila ustaz-ustaz ceramah ni kan, ramai orang datang contoh. Kalau aku rasa dalam hati tu datang tu. Ya, kalau ustaz lain ni tak ada orang surau ni contoh. Ya. Tengok bila aku datang ramai orang. Ini bahaya ni sekalian. Ni sifat ujub ni. Ingat ni sekalian, segala kelebihan yang kita dapat ini kita gunakan untuk bawa masyarakat dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan kita nak up diri kita, tapi nak apa dia? Nak tinggikan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keenam ni sekalian, kita boleh ujub dengan apa dia? Ini paling bahaya sekali. Saya letak yang ketujuh. Ya, yang saya letak last sekali. Yang ketujuh ni sekalian, yang dinamakan kita boleh kagum dengan ibadah-ibadah kita. Ini bahaya. Ya, kita tadi pagi sembahyang subuh naik motor geng. Apa kita bila tengah naik motor ni, apa perasaan kita? Ya, kita akan nampak rumah-rumah lain gelap tu dah. Apa nak jadilah dengan jiran-jiran sebelahku ni? Memang aku je ke yang nak masuk syurga ni. Allahu Akbar. Ya, yang lain ni semua ni ya, nak masuk neraka ke apa? Allahu Akbar. Ni bahaya ni sekalian. Ya, bila kita mula merasakan kita lebih daripada orang dan kita merasa orang lain tu rendah ni sekalian. Parking je motor, kebetulan orang lain ramai tak datang. Tok Imam, Tok Bilal tak datang ni. Allahu Akbar. Memang aku je ke yang datang awal. Ya, kita parking kasut, masuk surau, hidup kipas, hidup lampu. Ya Allah, manalah orang lain ni. Kalau aku mati ni macam mana aku mati ni?
Kita rasa kita kagum. Mula kita angkat takbir. Allahu Akbar. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, memang aku juga ahli syurga. Allahu Akbar. Ini bahaya ni sekalian. Para alim ulama dia sekalian, dia sangat menjaga yang dinamakan ujub ini. Dia bukan saja menjaga, tetapi dia menutup ruang-ruang. Sebab itu zina ni sekalian haram. Tapi Islam ni punyalah dia suruh tutup jalan-jalan zina itu. La taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Betul tak? Jangan kata zina, hampir pun jangan. Begitulah bila kita hadis sekalian kenal diri kita bahawa kita boleh buat ujub dan sebagainya, kita tutup lubang-lubang yang boleh mendatangkan ujub. Ulama di sekalian bila dia tengah sembahyang ni, dengar bunyi motor contoh, orang datang dan sebagainya. Apa dia buat? Cepat-cepat sembahyang, bagi salam, buat-buat tidur. Kalau kita hadis sekalian, bunyi motor datang ramai orang, lagi Allahu Akbar. Nak tunjuk ke orang kita sembahyang qiyam. Allahu Akbar. Ya, ulama di sekalian tengah zikir, subhanallah, subhanallah. Nampak orang datang, suruh tasbih. Nak jaga hati hadis sekalian supaya tak kagum. Sebab bila kita zikir dan kadang ramai orang bimbang. Ramai orang nampak aku zikir ni, mesti orang kata aku ni warak ni. Allahu Akbar. Ya, ulama dia akan simpan biji tasbih dia. Bukan tak boleh zikir tanpa biji tasbih tu lah. Tapi bahaya. Bukan saya suruh simpan, tak. Tapi nak macam mana supaya kita ni hadis sekalian, kalau kita kenal di kita jenis kita ni, takut kalau keluar tasbih ni menyebabkan kita jadi kagum, riak, takabur, maka kita simpan itu lebih aula. Sebab apa dia hadis sekalian? Orang yang dia menyesal kerana tak bangun qiyamul lail itu lebih baik. Dia bangun pagi, Allah terlepas qiyamul lail malam tadi. Lebih baik berbanding orang yang dapat qiyamul lail tetapi bila siang harinya cerita kepada orang. Itu dia. Ya, bila siang hari ya, potong bawang, membawang dia. Ya, timah malam tadi hujan. Ya ke? Tak perasan hujan. Macam mana kamu tahu? Yalah malam tadi kebetulan saya buat qiyamul lail. Ya. Tu yang tahu hujan tu. Oh, pukul berapa tu? Pukul 4. Nampak tak? Sebenarnya bukan nak cerita pasal hujan tu, tapi nak buka cerita hujan tu supaya boleh cerita yang dinamakan qiyamul lail tu. Nampak tak? Itu kita hari sekalian. Bila kita ni tengah potong bawang ni rasa tak seronok pula tak cerita malam tadi. Dah lah susah-susah bangun ni. Kalau tak cerita tak syok pula. Ya, orang lain cerita macam-macam. Ya, malam tadi tidur lambat tengok drama lah, tengok itulah apa semua. Kita pun nak cerita juga. Ya, malam tadi saya qiyam. Orang bermula kata, "Oh, hebat leha sekarang ni." Yalah saya semenjak balik umrah ni kan, saya pun dah berubah lah. Allahu Akbar. Ya, hadis sekalian, nak begitu apa dia? Kita bagus dah buat ibadah, tapi apa dia? Tapi itu setan tu. Kadang-kadang iblis dan syaitan ni dia suruh kita buat 1000 kejahatan semata-mata nak suruh kita buat dia nak suruh kita buat 1000 kebaikan semata-mata nak suruh kita buat satu kejahatan. Sebab itu hari ini kita belajar perangkap-perangkap syaitan ini sekalian. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, syaitanlah bapa ujub dekat atas muka bumi Allah Taala ni. Ya, kenapa dia? Kerana bila dia disuruh tunduk kepada Adam alaihissalam, ya, dia kata apa dia? Ya, khalaqatahu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wahai Allah, aku ini diciptakan daripada api sedangkan dia dicipta daripada tanah. Kenapa aku nak sujud pada tanah? Nampak tak? Ya, dia rasa kagum. Ini bahaya hadis sekalian. Bila kita ada kagum, kita mula tak nak dengar nasihat orang, betul tak? Ya, bila contohnya anak kita, ya matikan lampu ya. Kau tak payah nak suruh aku matikan lampu. Yang bela terik tu aku. Nampak tak? Ini bahaya hadis sekalian bila kita ada kagum. Ya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syaitan dia tak nak tunduk. Kenapa dia? Kerana dia melihat bahawa manusia ini hina kerana tanah. Sedangkan malaikat dia memandang daripada sudut yang lain, yang mana manusia ini mulia, ya, bukan dinilai daripada tanah, tetapi apa dia? Dinilai dari sudut roh tersebut. Ya, kerana sebab itu hadirin sekalian, kita hari ini kita duduk dalam majlis ilmu ini nak suntik apa dia? Majlis apa dia? Majlis rohani kita. Kita nak suntik roh kita. Kerana tanah kita akan hancur hadirin sekalian. Jasad kita akan hancur menjadi tanah. Yang mana kita nak bertemu dengan Allah Taala ni dengan roh. Sebab itu hadirin sekalian, kita datang kepada majlis ilmu. Yang mana hari ini masyarakat lebih pada nak membesarkan jasad dia, mencantikkan jasad dia. Kita tengok anak kita buat apa. Tak percaya pergi buka bilik anak-anak kita. Buka pintu tengah pumping. Buat apa ni bang? Ya, nak sado dah. Ya. Dah sado kau? Dah sado dah ya.
Dah ada six pack, dah ada dah. Boleh angkat berapa kilo? 200 kilo. Tak payah 200 kilo sangatlah. Subuh 200 gram selimut kamu tak boleh angkat. Allahu Akbar. Nampak tak? Anak-anak kita hari ini mereka apa dia? Mereka kuat dari segi jasad tapi dari segi ruhnya lemah. Sebab itu hadirin sekalian, kita boleh datang ke masjid ke surau ini bukan sebab jasad kita. Ada pakcik-pakcik yang mana dia kaki dia dah sakit, lutut dia dah sakit tapi boleh datang. Kenapa dia? Kerana roh dia. Ya, kalau roh kita salimah, sejahtera, insya-Allah walaupun sampai perlu apa dia? Sampai perlu diusung, dia akan datang jadi sekalian. Dia akan suruh anak dibawa walaupun pakai wheelchair kau, diusung kau. Kenapa dia? Kerana Rasulullah kata, siapa yang mengetahui kelebihan solat berjemaah, dia akan datang meskipun dalam keadaan merangkak hadirin sekalian. Dan kelebihan orang yang istiqamah ini hadirin sekalian, kalaulah dia terus istiqamah dan istiqamah, satu masa dia memang dia tak boleh datang ke masjid surau. Dia duduk kat rumah. Haji tu lama tak datang. Mari kita ziarah dia. Kita tengok mengalir yang mata dia. Haji kenapa sedih? Saya sedih lama tak datang masjid. Haji jangan sedih Haji. Walaupun Haji duduk rumah, Allah bagi pahala solat jemaah. Kenapa? Kerana sebab Haji orang yang istiqamah datang masjid. Haji bukan sebab dia tak nak, Haji tak nak datang masjid bukan sebab Haji malas, tapi sebab apa dia? Sebab sakit yang menghalang. Sebab itu hadirin sekalian, istiqamah datang masjid surau. Satu masa kita akan sakit, duduk rumah saja, free dapat pahala hadirin sekalian. Kerana memang niat kita nak istiqamah datang masjid dan surau. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena apa dia? Kita kena maksimumkan hari yang Allah Ta'ala bagi. Allah hanya bagi 3 hari je sekalian dalam hidup. Allah bagi semalam yang mana kita tak mungkin kembali walaupun satu saat. Betul tak? Dan hari ini hadis sekalian yang akan menentukan hari esok. Dan hari esok yang takkan siapa jamin dia boleh hidup. Betul tak? Nak bagi tahu hadis sekalian, 3 hari ni sungguh-sungguh kita gunakan. Ya, yang mana kita masih hidup hari ini hadis sekalian, kita sedang menunggu giliran-giliran kematian kita yang kita tak tahu bila hadis sekalian. Beruntunglah orang yang menggunakan setiap saat dan detik dia untuk apa dia? Untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kerana hadis sekalian, Allah tidak memandang banyaknya umur kita, tetapi Allah memandang bagaimana kita menghargai setiap saat daripada umur kita untuk perkara-perkara kebaikan hadis sekalian. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab ini ada sebut hadirin sekalian, ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini ada peristiwa yang mana ada seorang wali Allah Ta'ala, ketika mana dia kagum bila dia berjalan awan ikut dia, ya, dan apa dia merasakan ni mesti orang-orang lain nak follow dia. Betul, orang-orang lain pun follow dia. Sebab apa dia? Nak menumpang di bawah teduhan awan tersebut. Lalu apa dia? Kan betul, dalam hati je, ya. Lalu bila orang menumpang tersebut berpisah daripadanya, awan tersebut tidak lagi ikut dia, tetapi ikut pada orang yang menumpang tersebut. Nampak tak? Ya, hadirin sekalian, jangan sampai kita rasa ujub. Kerana apa dia? Kerana hakikatnya kelebihan yang kita miliki itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga satu peristiwa pada zaman Nabi Musa AS, yang mana orang ni beribadah 700 tahun. Yang mana dia rasa kagum dengan ibadah dia. Kita 70 tahun rasa dah kagum dah. Aku ni rasa ahli syurga dah, ahli syurga. Ya. Haji tak ada sembahyang sunat ke? Saya dah layak masuk syurga lah, tak payah nak solat sunat. Allah, bahaya ni sekalian. Ya, jangan ada di antara kita yang kagum dengan amal kita. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah 700 tahun, dia rasa kagum dengan amalnya. Lalu dia tanya dengan Nabi Musa AS. Ya, wahai Nabi Allah, boleh tak tanya kepada Allah, aku ni layak tak masuk syurga Allah Ta'ala? Lalu pendek cerita, setelah tanya, jawapannya pada dia, kamu tak layak lagi. Mengalir air mata. Kita hadis sekalian, kalau dapat tahu kita dah beribadah 40-60 tahun ni, kita tak layak masuk syurga, mengalir tak air mata kita? Mengalir air mata kita hadis sekalian. Lalu apa dia? Mengalir air mata dia, lalu dia mengangkat tangan doa pada Allah, ya Allah, kalaulah aku ni yang beribadah 700 tahun pun tak layak lagi masuk syurga, macam mana orang yang ahli maksiat? Macam mana orang yang tak beribadah padamu, bila dia rasa rendah diri saja, Allah masukkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Nampak tak ni sekalian? Perlunya tawaduk. Jangan disebabkan banyak dan banyak ni. Nak tahu kita ni ibadah banyak, setan iblis banyak lagi beribadah ribuan tahun sebelum lahirnya Adam hadis sekalian. Tapi kerana ujub tersebut menyebabkan dia dihumban dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, maka seterusnya kita nak bincang bagaimana ubat untuk menghalang diri kita daripada sifat ujub ini. Kata pengarang ada 4 perkara. Yang pertama ni sekalian, kita mengingati bahawa taufik, kesempatan, hidayah, petunjuk untuk dapat beramal itu hanya langsung daripada Allah Ta'ala. Kita boleh bangun pagi tadi subuh bukan sebab jaloceng kita, bukan sebab isteri kita, bukan sebab suami kita kejut, tapi sebab Allah Ta'ala pilih kita. Berapa ramai orang yang bubuh jam loceng sampai 10,
tapi yang bangun jiran sebelah adik sekalian. Nak bagi tahu pada kalau dia tak dipilih oleh Allah Taala, dia tak boleh bangun. Kita boleh bangun bukan sebab jaloceh, tapi sebab Allah Taala. Sebab Allah nak izinkan kita boleh datang ke masjid surau, kita boleh datang adik sekalian. Ada orang yang dia beribu alasan, kenapa tak datang masjid surau, surau jauh. Ya. Ada orang yang dekat tak boleh datang dah. Betul tak? Nak bagi tahu dia sekalian, dia bukan sebab kemudahan dan sebagainya. Ada orang yang tak ada kemudahan dia boleh datang surau. Datang masjid boleh datang walaupun jauh dan sebagainya. Kerana apa dia? Kerana kesempatan dan taufik ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita sebagai AJK ni dalam kita nak bawa masyarakat datang ke masjid dan surau, kita jangan putus asa lah. Ya, kenapalah dia orang ni tak datang? Ya, taufik dan hidayah ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mak ayah ni jenuh. Jenuh suruh anak-anak datang pergi masjid surau. Ustaz, saya pelik. Anak saya pergi sekolah agama tapi lagi payah. Kawan saya tu anak dia sekolah SMK je tapi boleh datang pergi masjid surau, tak payah suruh lagi. Boleh pergi. Allahu akbar. Guana ni ustaz pening pala dah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Kenapa dia? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu suka. Allah lah yang boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah Taala nak. Hadis sekalian, kita jadi pening pala. Ustaz dah, ustaz cakap senanglah. Saya tok imam. Saya tok imam, anak saya apa dia? Anak saya ni buat perangai. Saya ni guru disiplin. Saya ni orang ternama ustaz, malu saya. Anak saya menconteng arah muka saya. Macam mana saya nak berhadapan dengan masyarakat? Dah. Nabi Nuh alaihi salam, nabi, anak isteri tak ikut. Salah nabi ke? Kita ingat. Tapi ustaz, kalau saya mati hari ni macam mana saya nak jawab depan Allah Taala? Dah. Jangan pening pala. Kenapa ustaz? Kerana setiap individu takkan dibebani atas dosa orang lain. Suami tak akan dibebani atas dosa isteri, isteri tak akan dibebani atas dosa suami. Seorang mak ayah tak akan dibebani oleh dosa anak dia. Ustaz ni macam mana? Bukankah anak ni boleh jadi sebab kita boleh dihumban dalam neraka Allah? Ya. Tetapi apa dia? Dengan syarat kita ini siapa dia? Apabila kita tak sampaikan ilmu, tak tegur pada dia, ya kita akan dihumban dalam neraka Allah. Kita diseksa bukan disebabkan dia buat dosa, tapi kita seksa disebabkan kita tak pernah tegur. Kita biarkan itu dia. Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah. Dengan apa dia? Dengan amar makruf nahi munkar. Tapi kalau kita dah suruh pakai tudung, ya, dengar cakap ayah, ya, sembahyang, hari-hari kita dah suruh dah. Ya, maka ketika kita mati tersebut, ya, kita tidak dipersoalkan lagi oleh Allah Taala. Kerana apa dia? Kerana kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu dan sebagainya. Nampak tak? Ya. Jadi hadirin sekalian, ada orang yang dia tak pernah suruh pun anak dia, tapi jenis anak dia boleh pergi masjid, boleh pergi surau. Hadirin sekalian, jangan risau. Begitu juga kita sebagai AJK, ya, kita dah suruh dah. Masjid lain tak buat program apa pun, orang ramai datang masjid. Kita macam-macam buat program, tapi orang tak nak datang juga. Kita jadi pening pala. Kerana apa dia? Hidayah ni datang daripada Allah. Kerja kita apa dia? Dia disebut dalam tauhid af'alullah wa af'alul ibad. Kerja Allah dan kerja kita. Kerja Allah nak bagi hidayah pada siapa Allah suka, kerja kita usaha saja. Ya, yang bagi hidayah tak bagi hidayah bukan kita. Pakailah serban gulung lilit banyak mana pun, kita wakrak macam mana pun, tak imam ke apa, iman tak boleh diwarisi, betul tak? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, betul tak? Ya, bapak dia hebat macam mana qiyamul lail tak malam pun, doa macam mana tiap-tiap malam pun, tapi kalau Allah Taala tak bagi taufik dan hidayah, maka takkan dapat. Baik itu kita jangan kita riak dan bangga dan kagum. Hajah kenapa anak ni boleh bagus ni? Itulah kamu tu dah pesan dah dulu pergi sekolah agama. Saya ni hantar anak sekolah tahfiz. Tu yang jadi macam ni. Jangan kagum. Anak kita boleh dengan cakap kerana Allah Taala, bukan sebab kita sekolah, itu asbab sahaja. Adapun yang bagi Allah Taala. Bila kita rasa kita rasa kagum tu, maknanya kita meletakkan diri kita yang seolah-olah kita yang bagi hidayah pada anak kita. Jangan di sekalian. Ya, sebab itu kita pergi belajar ni supaya kita dapat tahu, elakkan diri kita daripada sifat kekaguman tersebut. Yang kedua hadis sekalian, ulama ajar cara kita nak hilang rasa ujub ini, mengingati bahawa semua nikmat yang diterima itu adalah datangnya daripada Allah. Supaya kita sibuk mensyukuri nikmat itu dan tidak ujub bangga dengan amal kita. Segala kelebihan kita, mungkin kita kita sebagai CEO, kita
anak kita dapat SPM bagus, ya, masuk universiti dan sebagainya. Hadis sekalian, kita kena ingat semua ini adalah datangnya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang mana, ya, guru-guru dia faham. Mana-mana yang jadi cikgu, ada anak murid dia jenis tak study tapi boleh dapat seri. Ada tak? Ada yang jadi struggle. Kita tanya mak dia macam mana? Dia rajin kat rumah baca buku. Tapi tak tahulah, mungkin bukan rezeki dia, apa yang dibaca tak masuk ke, wallahu a'lam. Ya, nak bagi tahu pada hadis sekalian, jangan kita terlalu confident dan bangga bahawa apa dia, segala usaha kita yang menyebabkan kita berjaya. Berapa ramai orang yang kadang-kadang dia usaha lebih kurang dia boleh berjaya, betul tak? Dengan menipu dan meniru. Ini bahaya juga. Nak bagi tahu hadis sekalian, ya, segala pemberian ni datang daripada Allah, bukan atas usaha kita. Ya, bila kita dapat je yang dinamakan sijil-sijil tu, kemudian kita gantung-gantung dekat kita punya rumah kita, betul tak? Mula kita rasa kagum hadis sekalian. Siapa yang dia tak boleh mengelakkan diri daripada kagum yang melampau, maka sebaiknya apa dia? Dia rendahkan sijil-sijil tersebut dan dia meninggikan, belilah khot-khot Al-Quran letak di tinggi di rumah-rumah dia. Bukan saya suruh tanggal, tak. Ini sebagai jadi motivasi pada anak kita, sijil-sijil tersebut. Tapi kalau kita tak boleh tahan, ni kalau aku bubuh ni, takut bila orang datang je mula aku jadi riak, takabur, sombong dan sebagainya, maka lebih baik aku meninggikan kalimah Allah berbanding apa dia, meninggikan diri aku. Betul tak? Ya? Tapi siapa yang dia boleh tahan daripada sifat ujub tersebut, silakan, tak ada masalah nak gantung sijil-sijil kita. Sijil-sijil kita biar untuk sebagai pendorong pada anak cucu kita, tak ada masalah. Tapi bimbang. Ya, dia menjadi ujub takabur bila raya ni kan. Orang-orang datang, hebat haji ni, bukan biasa-biasa waktu muda ni. Rupa-rupanya pensyarah ni, dekan rupanya. Nampak tak? Hadis sekalian bahaya. Ya, takut apa dia? Tak ada masalah pun kita nak bubuh tu. Hati kita je yang bermasalah sebenarnya. Baru ke tahu aku siapa-siapa dulu. Nampak tak? Dah hati je dia mai datang. Ya, ataupun kita jenis apa dia, ada harta banyak. Ya, kenapa kita pagi petang siang malam cari duit ni? Ya, nak bagi tahu dulu aku skala rendah tak, walaupun skala rendah dulu tak lulus, tapi aku boleh ada harta banyak ni. Ada 200 hektar tanah. Tiap-tiap malam kira geran tanah. Sekejap tengok lagi. Kagum dengan harta dia. Menyebabkan apa dia? Bila kagum dengan harta, menyebabkan dia hubbud dunia, cinta pada dunia. Bila bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak datang masjid dia. Kenapa dia? Kerana dia terlalu cinta kepada dunia dia. Ni bahaya ni sekalian. Ya, bila dia cinta kepada dunia, bukti orang cinta pada dunia, bila bunyi azan dia tak datang. Dalam hari-hari ni baca Facebook, baca WhatsApp lagi bagi banyak daripada baca Quran. Ini tanda kita cinta pada dunia hari sekalian. Kita boleh tahu diri kita ni cinta pada akhirat ke cinta pada dunia. Kalau banyak cinta pada akhirat, hari ini kita lebih banyak baca Quran berbanding baca WhatsApp di sekalian. Tapi kalau WhatsApp lagi banyak baca di sekalian, WhatsApp ni urusan dunia. Ya, bukan tak boleh Ustaz, kita duduk kat dunia ni bukan duduk kat planet. Kita duduk kat dunia memang kena urusan dunia. Ya, tetapi berpada-pada. Kita juga ada yang dinamakan negeri akhirat. Dunia ni sekejap je, jam celik 40, 60, 70. Ya, betul tak? Wallahu a'lam. Azan, silakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sambung sikit lagi berkenaan tentang ujub ni hadis sekalian. Cara nak menghindarkan ujub yang ketiga, kata pengarang, takut tidak diterima amalnya. Bila kita nak buat ujub, kita bimbang hadis sekalian bahawa amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baru ni kita buat korban hadis sekalian, mungkin ada di antara kita yang kagum dengan korban dia. Ya, dia buat 10 ekor contoh. Dia tengok apalah haji ni, jutawan buat seekor je seekor. Aku yang tak berduit ni boleh 10 ekor dah. Ni kagum, bahaya ni sekalian. Ya. Ya, nak bagi tahu hadis sekalian, dia bukan cerita ke orang pun, dia duduk dalam hati je. Ni bahaya ni sekalian. Kita kena ingat 10 ekor ke seekor ke yang terbaik apa dia? Pemberian yang ikhlas. Ni yang payah ni sekalian. Sebab itu dalam hadis kursi ada sebut bahawa apabila gunung ini, bumi ini dijadikan, maka Allah Ta'ala, bumi ini sentiasa bergoncang. Lalu Allah Ta'ala jadikan gunung supaya diam bumi tersebut. Lalu malaikat kagum. Lalu apa dia ditanya dengan Allah, ada tak makhluk yang lebih hebat daripada gunung? Lalu Allah Ta'ala jawab, ada, iaitu besi. Lalu ditanya lagi, ada tak yang lagi hebat daripada besi? Ada, iaitu api. Tanya lagi, ada tak yang lebih hebat daripada api? Ada, air. Ada tak yang lagi hebat lagi daripada air? Ada, angin. Tanya lagi, ada tak yang lagi hebat daripada angin? Ada, iaitu seorang hamba, seorang anak Adam yang mana bila dia sedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Maknanya ikhlas ni sekalian. Bukan senang. Siapa yang boleh ikhlas tadi sekalian, dia lebih hebat daripada makhluk yang saya sebut tadi, angin, api, air, gunung. Ya, nak bagi tahu bukan senang. Sekarang ni mungkin boleh ikhlas tadi sekalian. Ya, esok lusa belum tentu. Duk sembang-sembang ni, ya. Kawan-kawan tu sembang, aku pergi umrah 2 kali. Yang seorang lagi kata 5 kali. Dalam hati ni, alah aku 10 kali, tak cerita pun. Nampak tak? Tapi dalam hati sekagum. Ni bahaya ni sekalian. Kita bimbang hadis sekalian, kelebihan yang kita buat itu, kita rasa bahawa kita lah yang hebat. Sedangkan kita ni hebat tak hebat, Allah yang bagi ni sekalian. Bukan sebab kita. Kita boleh pergi 10 kali ke 1000 kali ke umrah, datang daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan sebab kita. Ya. Seterusnya yang keempat di hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mengingati bahawa dosa-dosa yang banyak, agar kita sentiasa memperbaiki diri dan menambah amal, bukannya sentiasa berpuas hati dengan amal yang telah kita buat.
Bagaimana kita berpuas hati dengan amal yang kita buat sedangkan rizak, keputusan tu belum dapat lagi. Mati pun belum lagi. Macam mana kita boleh selesa dah? Macam anak kita yang nak dapat rizak SPM, ya, tengah tunggu ni dia berdebar, bimbang. Kenapa dia belum dapat lagi? Macam kita lah. Kita ni belum tahu lagi amal kita diterima ke tak terima. Macam mana kita boleh berpuas hati dan kita rasa kagum dengan amal yang banyak ni sekalian. Ya, oleh itu hadirin sekalian, ulama ajar kita supaya sentiasa ingat dosa-dosa kita, supaya apa dia? Supaya kita rasa banyak mana pun amal yang aku buat, ya, belum lagi untuk apa dia? Memadamkan dosa-dosa aku yang lagi banyak. Kita rasa dosa kita lagi banyak bagaikan buih-buih di lautan. Ya, amal aku ni sikit je. Entah diterima ke tak diterima, wallahu a'lam. Dengan riak lagi, dengan apa dia, kagum lagi, ujub lagi, takabur lagi, nauzubillah. Ya, sebab itu hadirin sekalian, cara kita nak jauhkan diri kita daripada kagum pada diri kita ini dengan apa dia? Dengan kita sentiasa mengingatkan dosa-dosa kita yang banyak. Kenapa tak boleh kagum terhadap diri kita? Kerana hadirin sekalian, kita kena ingat bahawa kita cuma ada satu sifat, iaitu sifat hamba. Yang lain sifat hebat, boleh pergi umrah banyak, boleh bangun subuh, boleh kaya, boleh senang, semua itu kita pinjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma ada satu sifat je, sifat kaya, sifat handsome, lawa, semua sifat Allah Taala. Sifat kita sifat hamba. Jadi bila kita sedar diri hadirin sekalian, kita kenal diri kita, insya-Allah kita tak akan buat ujuk hadirin sekalian. Saya pesan pada diri kita dan semua hadirin sekalian, kerana dia boleh kena kat semua. Ustaz ke, Tok Imam ke, siapa-siapa boleh rasa kagum terhadap diri dia. Kerana kunci dia, kata kunci dia apa? Dia kata Tuan Pengarang, dia menganggap dan merasakan dia lebih daripada orang lain. Ya, bila dia ada duit banyak lebih daripada orang lain, dia kagum. Bila anak dia lebih, ya, dia ada anak, orang yang tak ada anak, dia rasa kagum. Ataupun anak dia lebih daripada orang lain, anak dia ada 10 misalnya. Ataupun anak dia masuk universiti. Ni bahaya hadirin sekalian. Ya, sebab itu hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita pegang pada 4 perkara tersebut. Yang pertama, ingat bahawa taufik, hidayah, kesempatan, ya, kita boleh ibadah itu datang daripada Allah. Yang kedua, ingat bahawa nikmat yang kita terima banyak mana pun semua datang juga daripada Allah, bukan sebab hebat diri kita. Yang ketiga, kita takut bimbang bila kita buat ujub, amal kita ditolak oleh Allah. Dan yang keempat, kita sentiasalah ingat bahawa dosa kita banyak dan banyak, supaya kita tidak kagum dengan apa dia, ibadah yang kita buat. Bimbang dengan, ya, kekaguman tersebut boleh memadamkan amal ibadah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat kepada kita bersama, dan Allah jauhkan kita daripada sifat ujub tersebut. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di luar sana, iklan sikit, saya ada bawa madu. Siapa yang nak bantu program dakwah saya sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, yang boleh dapatkan madu di belakang sana. Siapa yang tak bawa duit, dekat botol ada nombor akaun, bila-bila boleh transfer, insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mari kita sama-sama tadah tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang banyak, ya Allah. Dosa kami menggunung, ya Allah. Sudilah ampun dosa kami, ya Allah. Kalaulah kau tak ampunkan dosa-dosa kami, confirm kami dihumban dalam neraka-neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sedangkan api lighter tu pun kami tak sanggup menahan pedihnya, panasnya. Bagaimana kami mampu menanggung pedihnya api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah, kami suami-suami, ya Allah, kami gagal menjadi contoh yang terbaik buat anak dan isteri kami, ya Allah, sehingga mereka jauh dan jauh daripada rahmat-Mu, ya Allah. Ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai seorang anak, ya Allah, kami sedar, ya Allah, betapa banyaknya silap kami terhadap kedua orang tua kami, sehingga pada suatu hari pernah kami mengalirkan deras air matanya laju jatuh ke bumi, ya Allah. Kami terkilan, ya Allah. Ada di antara, ya Allah, di antara kami yang mana mak ayahnya telah kembali, ya Allah. Tahun demi tahun meninggalkan kami, ya Allah. Kami rindu dah kapan peluk daripada mak ayah kami, ya Allah. Kami kehilangan doa-doa mustajab daripada mereka, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah. Kami kehilangan redha daripada mak ayah ini, menyebabkan kami dihumban dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah, menyebabkan, ya Allah, anak-anak kami menjadi nakal dan rezeki kami menjadi sempit, ya Allah. Oleh itu pada malam ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, agar Kau jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus pada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyesal, ya Allah, tergamaknya kami mengguriskan hati insan yang membesarkan kami, ya Allah, yang menyuapkan nasi dalam mulut kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini, ya Allah,
Allah. Kami memedah tangan ini dengan penuh ikhlas ya Allah, agar Kau ampun dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan seksanya ya Allah, meskipun mereka ada buat silap ya Allah. Jangan bakarnya ya Allah, jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang mendatangkan ini semua bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami ya Allah. Apabila kami meninggal dunia, sudilah anak-anak kami, uruskan jenazah kami ya Allah. Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Seterusnya sudilah anak kami, kafankan kami. Seterusnya sembahyangkan kami, iringi kami kubur-kuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Ketika mana langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Adalah anak-anak kami yang menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mendatangkan ini ya Allah, sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kami yang mendatangkan ini sekiranya ada masalah hutang piutang, bantulah kami ya Allah. Kami yang ada masalah keluarga, bantulah kami ya Allah. Kami yang ada yang belum menerima jodoh, sampaikan jodoh-jodoh kami ya Allah. Kami yang belum menerima zudat, beri zudat pada kami ya Allah. Kami yang ada zudat, berilah zudat kami saleh dan salihah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.